kita banyak syukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya dapat kita melaksanakan solat jamak takdim maghrib dan isyak berserta kita solat hajat demi memohon kepada Allah SWT semoga apa keadilan, ketenteraman tanah wakaf yang kita berada pada hari ini dapat ditegakkan dan dapat dikekalkan seperti mana kehendak jemaah yang berada di kawasan ini. Kita hadir pada hari ini sebagai tanda sokongan. Kita hadir pada hari ini sebagai menunjukkan bahawasanya kita mahu satu keadilan dilakukan dengan segera. Kita memohon kepada Allah kerana kita yakin kita tidak boleh berharap dengan kejadian Allah. Kita tidak boleh berharap dengan manusia, kita hanya perlu berharap dengan Allah SWT. Namun kita yakin dan percaya kehadiran kita walaupun sedikit sumbangannya, tetapi tetap memberi satu lonjakan motivasi kepada badan bertindak badan bertindak yang telah dicubuhkan untuk menggerakkan dan mempertahankan balasan ini. Allah telah menentukan kita dapat masuk berada di sini, walaupun pada mulanya kita pun tak yakin kita dapat semayang di sini, tapi Allah telah tentukan. Keizinan, kekuatan Allah hanya kita serahkan padanya untuk menentukannya. Kita tak boleh berharap pada manusia, kerana kalau kita berharap pada manusia, emosi sahaja kita akan dapat. Tapi apabila kita berharap dengan Allah, inilah Allah telah mudahkan urusan kita untuk mencari rezeki sisa pada Papi negeri Kedah menjalankan satu usaha terakhir bersama kita dan kita dapat melihat keadaan sebenar. Kita hadir hari ini bukanlah berarti kita ingin mempolitikkan isu ini. Kita hadir pada hari ini untuk memberi sedikit penjelasan dan kekalutan serta kekeliruan minda apa yang kita hadapi. Kita hadir hari ini nak beri gambaran jelas kepada saya dan kepada kita semua bagaimana keadaan sebenarnya madrasah Salihiyah yang kita selama ni dengar dekat akhbar. Hari ini kita tengok sendiri. Ini tujuan amal kampus, kita menjelajah mencari kebenaran. Kita menjelajah ke setiap tempat untuk mendapat penjelasan daripada maklumat yang pertama, bukan maklumat yang ketiga atau yang keempat. Dan saya kira apa yang telah dilakukan oleh Ustaz Zain harus kita ucapkan terima kasih bang, kerana berusaha payah mencari badan bertindak untuk buka kami semayang di sini. Kalau tidak kami tak tahu surau dia di tingkat yang kedua, ada tingkat yang pertama. Tapi dengan kekuatan yang ada, kemampuan yang abang pun ada, dapatlah kami terima kasih banyak daripada pihak amal kampus. Dan saya kira kita tidak boleh lama di sini. Cumanya saya bagi Saudara Zain lah untuk buat sikit ucapan, dan kemudian kita harus bergerak. Dan yang ada walkie-talkie itu tolong alert supaya kita dapat baca doa sebelum kita bergerak nanti. Kerana apa yang kita lakukan ini adalah satu ibadah dan kita mesti dekatkan diri kita pada Yang Maha Pencipta, Yang Maha Esa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Untuk teman-teman tuan-tuan, ketua jalur bagi pihak jabatan satu, saya sebagai Jabatan Haiwan Khas Biasa, dan juga gerakan beliau Pak Bin tidak mengeluhkan kedatangan saudara-saudara sekalian ke negeri Jelapang Padi. Dan minta maaf sekiranya ada kekurangan. Saya pun dapat maklum daripada Iwan masa itu saya berada di Kuala Lumpur menghadiri satu program Jabatan Haiwan Khas berkenaan dengan isu-isu semasa berhubung dengan politik masa kini. Dan untuk makluman tuan-tuan, di Kedah ni bukan saja masalah tentang madrasah Salihiyah, kita ada lagi isu-isu yang membangkitkan kemarahan orang Melayu, terutamanya isu yang terbaru sebelum isu kemelut Expo di Kedah, iaitu isu tanah orang Melayu dirampas untuk dibuat memorial, sedangkan kawasan Rizal orang Melayu di Kulim iaitu sebanyak lebih daripada 1000 ekar nak diambil oleh pembangkang untuk dijadikan memorial tempat kebumikan orang Cina yang yang hanya di kawasan tu hanya lebih kurang dalam 200 ke 300 orang ya, bangsa Cina. Saya bukan bercakap soal resis, tapi ini adalah tanah orang Melayu yang harus kita perjuangkan, kerana isu yang berlaku ini adalah
berhubung dengan isu politik. Bila berhubung dengan isu politik, maka ada agenda-agenda tertentu yang dibawa oleh parti pembangkang ni untuk meraih simpati, terutamanya kerana meraih simpati undi daripada bangsa lain dan sanggup mengorbankan bangsa Melayu itu sendiri. Apa yang kita perjuangkan di Madrasah Saleh ini bukan kerana politik, dan untuk makluman tuan-tuan, UMNO tidak terlibat secara langsung kerana ini adalah diperjuangkan oleh badan bertindak. Saya lihat sendiri, termasuk saya berada di dalam badan bertindak ini, dan juga diperjuangkan oleh NGO-NGO lain selain daripada Perkasa, GPMS, MIYC, gerakan belia Pak B dan badan-badan NGO yang lain. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekarang ini, kes ini masih lagi berada di mahkamah kerana masih lagi diperjuangkan oleh kami kerana berlaku ketidakadilan dari segi proses mengambil alih tanah wakaf ini. Untuk tuan-tuan, ini adalah wakaf khas, maka wakaf khas ini tidak boleh dijual, yang mana pejabat agama telah mengeluarkan bahawa pada peringkat awalnya beliau menyatakan tanah ini tak boleh dijual, tetapi semasa dalam proses itu telah berlaku penjualan tanah kepada syarikat yang sedang nak membina kompleks ini. Ini tanah wakaf ni, untuk tuan-tuan pengetahuan, tuan-tuan duduk berada ni adalah surau yang tertua sekali di negeri Kedah sebelum Masjid Zahir dibuat. Ini dulu pedagang-pedagang dulu singgah di surau ni untuk sembahyang apa semua sebelum Masjid Zahir dibuat. Dan karya ni memang ada, dan dia pun ada karya sendiri, satu pasal karya sekali. Tapi sekarang ni saya tak mau ulas sebab benda ni dah jadi isu mahkamah. Jadi proses-proses itu berjalan dan dia melibatkan Majlis Agama Islam. Dan kuasa, saudara-saudara tahu sekalian, kuasa masih lagi di negeri Kedah ni dia di bawah Jabatan Agama Islam dan masih di bawah Majlis Raja-Raja. Sebab agama negeri masing-masing ada majlis agama masing-masing. So saya tak boleh nak ulas banyak sebab urusan ni isu mahkamah lagi. Jadi kita tunggu dan lihat hakikatnya, kebenarannya, apa yang kita pertahankan adalah demi agama Islam, Melayu dan isteri Raja-Raja. Itu yang kita pertahankan. Kerana bangunan ni adalah tanah wakaf. Bangunan yang anda duduk sekarang ni, dulu surau dia bukan macam ni. Surau ni telah dinaik tarafkan dalam masa 3 tahun. Ya betul, dinaik tarafkan dalam masa 3 tahun supaya ia lebih keman, lebih elok. Masalah sekarang ni tuan-tuan, tapak tuan-tuan duduk ni, dia orang akan roboh kan. Dia orang akan buat surau ni di sebelah, sedangkan tapak ni sebagai tempat sosial. Tempat lepak nak duduk, nak sukaria, couple apa semua ni, itu yang kita pertahankan. Sedangkan surau tu, masalah sekarang di Kedah, surau yang dibuat tu walaupun di luar, di tepi, tetapi sebab kalau kita nak buat majlis yang besar-besar, majlis korban ke majlis ibarat, sedangkan speaker dia ada di dalam. So apa guna surau di kawasan supermarket, satu bangunan. Sebab tu pula duduk di bawah, di atas tu dengan Starbucks, dengan pop-up apa semua dah. Itu masalah dia. Bukan soal kita tak terima pembangunan, tetapi soal dia saya kesucian agama Islam tu, kesucian surau tu sendiri. Kenapa? Apa salahnya? Bukan tak boleh ubah plan tu. Kan surau ni masih lagi dikekalkan, boleh buat parking di sini, orang pergi shopping apa semua, keluar tu parking sini, boleh sembahyang di sini. Sampai sekarang digunakan di sini. Cuma kebetulan tuan-tuan hadir hari ini untuk melamat tuan-tuan, kebetulan pula imam di sini dia masuk hospital. Dan badan-badan bertindak yang lain pula sekarang ni tengah dalam proses untuk minggu depan ada penghakiman. Jadi dia orang akan meeting malam ni. Semua ada di mana saya tak pasti. Jadi Kelang Kabut, saya pun Kelang Kabut. Tadi saya ada di Kuala Kedah, proses program kasih sayang PM. Jadi malam ni ada lagi satu lagi program. Jadi terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Isu di Kedah ni macam-macam isu. Alhamdulillah, efek dari segi politik ini sudah bukan sebahagian daripada politik Madrasah Saleh hari, tetapi kita tengok dalam keadaan sekarang bila DAP menguasai pembangkang di Kedah, inilah jadinya. Itu juga di Pulau Pinang, itu juga tuan-tuan di Selangor. Dan kalau tengok tu takut tuan-tuan. Dan mungkin tuan-tuan tidak terlibat dengan keselamatan negara, dan saya ni terdedah banyak sebab saya pegawai jasa. Jadi ini adalah kritikal untuk tuan-tuan kerana memikirkan masa depan generasi kita, supaya kita lebih berhati-hati dengan apa yang berlaku sekarang ini di negara.